kembali lagi ke Best Best TV. Kali ini aku akan kongsikan satu lagi kisah seram daripada perkongsian seorang rakan yang memandu Grab. Kisah ini berlaku lebih kurang beberapa tahun yang lalu. Teruskan mendengar, teruskan menonton. Aku bekerja separuh masa sebagai pemandu Grab. Pada 11 siang, aku bekerja di salah sebuah jabatan kerajaan. Dan pada sebelah malam, aku akan bekerja sebagai pemandu Grab. Mempunyai ahli keluarga yang ramai, serta menjadi harapan kepada adik-adik serta ibu bapa menyebabkan aku perlu berusaha bekerja dengan lebih kuat. Kadangkala, aku akan membawa Grab sehingga lewat malam, terutamanya pada hujung minggu. Kisah ini berlaku pada satu lewat malam. Aku menerima tempahan pengguna untuk mengambilnya di salah sebuah kompleks membeli belah di Kota Kinabalu dan menghantarnya pulang ke sebuah taman perumahan di Likas. Jam pada waktu itu menunjukkan pukul 11.30 malam. Langit kelihatan gelap dan suram. Bulan tidak kelihatan kerana dilindungi awan. Aku telah menghampiri lokasi untuk mengambil penumpang. Kelihatan sesusuk tubuh seorang gadis berdiri di bahu jalan sambil mengangkat tangan, tanda untuk memberhentikan kenderaan. Mungkin ini adalah penumpang yang telah menempah melalui aplikasi tadi, kerana aku tidak dapat melihat ada kelibat orang lain yang berada di situ. Aku memberhentikan kereta berampiran gadis itu lalu menurunkan tingkap. "Cik Mimi, Kelompong kan?" tanyaku. Gadis itu hanya menganggukkan kepala, lalu membuka pintu kereta dan duduk di kursi belakang. Mungkin gadis ini seorang yang pemalu, atau mungkin juga dia segan. Sebaik sahaja gadis itu masuk, aku tercium haruman wangian yang menyenangkan. Aku memandu kereta dengan cermat keluar dari situ dan melalui jalan pantai Teluk Likas untuk ke Kampung Likas. Tidak banyak kenderaan yang lalu lalang pada lewat malam itu. Hujan pula mula turun dengan lebat. Aku memperlahankan kenderaan. Pemanduan pada waktu hujan lebat, lebih-lebih lagi pada sebelah malam, adalah sedikit sukar. Jarak pemandangan di jalan raya adalah terhad. Aku terdengar suara tangisan perlahan dari gadis yang duduk di belakang. Aku serba salah. Aku memandang melalui cermin pandang belakang. Aku melihat gadis itu menunduk ke bawah. Wajahnya tidak kelihatan. Suara tangisannya masih kedengaran. "Sabar, Cik. Apapun yang berlaku, itu mungkin semua hanya cubaan dan dugaan Tuhan. Pasti ada hikmah dan sebab untuk semuanya." Aku cuba memujuk penumpangku. Aku hulurkan kotak tisu ke belakang, tetapi tidak bersambut. Aku letakkan saja kotak itu di antara dua kerusi hadapan. Tangisan gadis itu masih belum berhenti. Aku mendiamkan diri, memberi ruang kepada dia untuk bertenang dan melayan perasaan. Kami telah melalui Masjid Bandaraya dan masuk ke kawasan Kampung Likas. Tiba-tiba, telefonku berdering. Aku menjawab panggilan melalui handsfree. "Hello, Syafiq di sini. Siapa tu?" "Hello Syafiq, saya Mimi yang tempah kenderaan tadi. Maaflah saya terlewat tadi. Kawan saya ketandas lagi tadi." "Encik Syafiq dah lama tunggu? Tunggu di mana ya?" jawab suara di seberang talian. Tapi Cik Mimi, bukankah Cik Mimi yang... Aku terkejut dan tidak dapat meneruskan kata-kata. Apabila aku melihat melalui cermin pandang belakang, kerusi belakang kelihatan kosong. Aku segera memberhentikan kereta di tepi jalan. "Sekejap lagi saya sampai ya, Cik Mimi." Aku matikan panggilan. Aku berpusing dan memandang kerusi belakang. Sah, memang kosong. Tapi di mana gadis yang ikut aku tadi? Tangan aku menggigil. Bulu roma berdiri. Aku terpinga-pinga. Memang tidak ada orang di belakang. Tetapi haruman wangian gadis tadi masih ada. Aku segera memandu kenderaan, memecut dari situ untuk mengambil penumpang sebenar di kompleks membeli belah yang tadi. Sesekali aku memandang cermin belakang. Takut-takut kalau gadis itu muncul semula. Aku tiba di kompleks membeli belah yang sama. Penumpang aku yang sebenarnya bersama dengan dua lagi rakannya. Cik Mimi meminta maaf kerana lewat.
Aku hanya mengiyakan dan tidak menceritakan peristiwa seram yang baru saja berlaku pada aku tadi. Tangan aku masih menggigil. Peluh sejuk terasa mengalir. Selesai saja mengantar Cik Mimi dan rakannya, aku segera pulang ke rumah. Hampir seminggu lebih, aku tidak melakukan kerja sebagai pemandu Grab di sebelah malam. Pengalaman misteri dan seram itu masih menghantui aku. Mujur juga, aku selamat dan tidak berlaku sebarang kejadian yang berbahaya. Itulah pengalaman menyeramkan yang aku alami sepanjang aku membawa penumpang Grab. Itulah tadi satu lagi perkongsian kisah seram daripada Best Best TV. Sekiranya anda mempunyai kisah, pengalaman, cerita misteri atau seram yang mahu dikongsikan, anda bolehlah tinggalkan di ruangan komen ataupun email kepada kami melalui alamat email yang diberikan di ruangan description. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Teruskan bersama kami. Jangan lupa untuk menekan butang like, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa lagi. Bye.